bagi dia benda-benda kotor itu. Telefon. Apa awak rasa ni? Sejuk. Sejuk. Boleh sangat sejuk semangat. Boleh sangat. Dia. Saya fikir. So, maknanya dia boleh gatal. Memang sukar untuk mempercayai jika ada orang mendakwa boleh melihat jin dan syaitan dalam bentuknya yang asal. Kerana hanya Nabi dan Rasul yang boleh melihat mereka sebagai mukjizat. Seorang cendekiawan Islam, Profesor Said Sabiq, mengarang dalam bukunya Akidah Islam, jin dan syaitan memerlukan masa yang sangat lama untuk menukar jasad mereka kepada bentuknya yang asal dan proses itu sangat menyakitkan. Justru, makhluk halus itu lebih selesa menjelma dalam bentuk lain, seperti haiwan ataupun lembaga-lembaga yang hodoh. Malam berikutnya, kru Misteri Nusantara sekali lagi bersama kumpulan seni silat gayung Ma'rifat ke sebuah rumah yang diganggu makhluk halus di Kubang Krian. Pemilik rumah ini memberitahu kami bahawa rumahnya dibiarkan kosong selama 2 tahun setelah siap pembinaannya. Dalam tempoh itu, keluarga ini tinggal di ibu kota. Sebab makhluk halus ni, kalau kita tinggal rumah seminggu pun, dia dah masuk. Sebab jin ni, dia tak ada rumah sendiri. Dia tak ada sekolah sendiri. Dia tak ada bangunan sendiri. Maka dia tumpang bangunan rumah, sekolah kita. Di bahagian atas rumah inilah yang dikatakan sering diganggu jin. Gangguan seperti orang berjalan dan mengetuk lantai sering kedengaran. Aliyah Matnawi, anak sulung pemilik rumah ini, pernah diganggu ketika sedang melayari internet. Masa dalam pukul 2 lebih lah, dah 2-3 pagi juga. Kita tengah surfing internet. Lepas tu macam baring-baring kat lantai. Tapi macam kat sebelah tu ada tong sampah kan. Bunyi macam tong sampah tu terbalik. Tapi sebenarnya tak ada apa-apa. Tapi dia macam bunyi-bunyi macam tu lah. Selalu je kacau kita orang. Tapi anggap macam bermain lah. Benda dah biasa. Pemilik rumah ini mendakwa 3 buah bilik di atas rumahnya sering diganggu makhluk halus. Kumpulan ahli silat ini menuju ke salah satu bilik yang dikatakan diduduki makhluk itu. Mereka perlu berhati-hati melakukan imbasan kerana jin dan syaitan mahir memperdayakan manusia. Kedudukan makhluk yang menjadi pengacau rumah ini diimbas lagi. Apa yang unik, selepas diimbas, mereka akan mengambil gambar menggunakan kamera telefon bimbit untuk memastikan ketepatan imbasan mereka. Gambar. Misteri Nusantara kembali selepas ini. Makin larut, hati dan perasaan kami mulai dibuai jemu kerana penat menanti apa yang bakal terjadi seterusnya. Pemuda-pemuda ini terus memerah tenaga menarik aura negatif. Botol digunakan untuk memerangkap jin yang dipercayai bermaharjalela di kediaman ini. Bagaikan menarik sesuatu. Mulut botol dikunci menandakan jin terperangkap. Dalam bilik ni memang insyaAllah dah clear. Cuma yang luar-luar adalah benda ni. Supaya orang ada pocong dari itu sudah masuk dalam botol. Kita dah kunci dia dengan kursi, dengan Al-Quran semua. Kita dah pasak dia, jadi kita tarik dia masuk dalam botol. Di botol tu pun kita dah baca ayat untuk dia boleh pagar benda tu lah, dia boleh keluar. Tiada apa yang kelihatan di dalam botol ini. Keraguan berputik di sanubari. Namun perasaan ingin melihat si pengacau tidak luntur. Akhirnya peluang itu muncul.
Saya tahulah orang lain tak nak masuk lah bilik saya ni, memang tak ada orang nak masuk. Kalau anak pun masuk sekejap lagi tu bilik, tak tahulah kenapa dia pun tak nak duduk dalam bilik ni. Saya lah boleh duduk dah. Kami beralih ke bilik tidur. Kumpulan ini mendakwa bilik Masjitah sangat keras. Tanpa membuang masa, proses pembersihan dilakukan hingga tertangkap jin yang mendiami bilik ini. Pada malam ini, hanya 5 makhluk halus yang berjaya ditangkap. Selebihnya perlu kepada tindakan susulan. Dia membersih rumah ni boleh. Sama ada kita bersih dengan apa cara sekalipun. Asalkan tidak bertentangan dengan syarak. Macam kebanyakan orang hari ini nak bersih rumah daripada gangguan makhluk halus, daripada jin dan misalnya. Maka digunakan ayat-ayat Quran, digunakan air yang dibaca dengan ayat Al-Quran, kemudian disimbah, dibasuh, dispray dan sebagainya. Itu sebenarnya dibolehkan. Sebab tak nampak benda yang bertentangan dengan syarak di situ. Itu dibolehkanlah. Jin dan syaitan licik tipu dayanya. Sedaya upaya mereka cuba menyesatkan manusia. Tiada pelindung selain Allah yang Esa. Sungguh banyak kisah-kisah mengenai jin dan syaitan yang disajikan. Sehingga masyarakat terpengaruh dan gemar mencari benda-benda yang pelik. Sama ada untuk kehebatan ataupun kemegahan diri. Sehingga tak sedar tersesat dalam mencari kebenaran. Justru berhati-hatilah dalam menilai setiap perkara. Baiklah, sehingga mengharapan dengan paparan yang tak kurang menariknya. Hantarkan pandangan anda kepada alamat email ini. misterinusantara@tv3.com.my sehingga anda dan keluarga sejahtera sentiasa. Usah biarkan hidup anda diselubungi misteri.